Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab lam yaj'al lahu iwaja. Shalli wa sallimu ala zannabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Semati Tuan Nazir dan seluruh jasa masjid, tuan-tuan imam dan pegawai masjid. Malam ni saya cuba menyampaikan sedikit nasihat daripada seorang ulama besar, iaitu Syekh Ibn Atha'illah Iskandari, iaitu pengarang kitab Hikam. Jadi untuk tuan-tuan sekalian, hikam ni merupakan himpunan kata-kata hikmat Syekh Ibn Atha'illah. Hikam ni dia jamak daripada hikmah, hikmat. Kalau jamak dia atau plural dia hikam. Singular dia hikmatun, plural dia hikam. Di kata-kata hikmat dia ni mengandungi 264 kata-kata hikmat. Kalau para rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah menurunkan wahyu. Allah turun wahyu. Tapi selepas wafat Nabi SAW, tidak ada lagi wahyu sebab tidak ada lagi rasul. Tetapi bukan Allah turun wahyu, tapi Allah campakkan nur, cahaya, hikmat ke dalam hati para ulama, terutama ulama sufi. Jadi kata-kata mereka ini diambil oleh orang sebagai panduan, walaupun bukan wahyu, tapi tak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Tak bercanggah. Kalau diamalkan, insya-Allah mengandungi banyak panduan-panduan yang baik. Sebagai contoh, saya ambil satu kata-kata Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam dia kata, orang mukmin kalau buat taat menangis, sedangkan orang munafik kalau buat maksiat ketawa. Memang begitu realitinya. Orang mukmin bangun malam ke 2-3 pagi sembahyang bermunajat dengan Allah, menangis. Orang munafik ni dalam maksiat, taat tak buat maksiat ketawa, minum arak ketawa, berjudi ketawa, fitnah orang ketawa. Ini kerja-kerja orang munafik. Jadi ini bukan hadis, bukan ayat Quran, tetapi kita tak boleh sanggah kebenarannya itu. Syekh Ibn Atha'illah telah meninggalkan kita lebih kurang 400 tahun. Dalam kuliah-kuliah dia, anak murid kutip kata-kata dia tu yang bernilai tinggi, dan mereka bukukan dalam sebuah kitab namanya Hikam, Matan Hikam. Sepanjang 400 tahun belum ada orang yang berani menolak kata-kata hikmat ni. Tak kita kedengaran seorang pun yang berani menolak kata-kata Syekh Ibn Atha'illah. Yang mensyarahkan dia banyak, menghurai, membenarkan kata-kata dia. Kalau kita mengaji pondok, antara kitab yang popular Syarah Hikam, Syarah Ibn Ubad. Syarah Ibn Ubad ni diterjemahkan oleh seorang ulama besar di Terengganu, namanya Tok Pula Manih. Dan kitab dia terkenal dengan Hikam Melayu. Jadi kalau di pondok, di masjid, banyaklah baca kitab Hikam. Dia sebut Hikam Syarah Ibn Ubad yang diterjemahkan oleh Tok Pula Manih itulah. Banyak ulama-ulama mensyarahkan, menghuraikan kitab ini. Ulama yang kemudian ni, yang mutaakhir ni pun ada yang mensyarahkan dia. 2 orang ulama gerakan Islam, Ikhwan Muslimin, telah mensyarahkan kitab Hikam ni. Antaranya seorang ulama dari Syria, Said Hawa,
telah mensyarahkan kitab Hikam Syekh Ibn Atha'illah. Dan kitab ini telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Ulama yang paling akhir, yang terkenal, yang mensyarahkan kitab ini ya Al-Syahid Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama ikhwan muslimin Syria yang menulis kitab fiqh sirah yang amat terkenal itu. Jadi beliau ni tuan-tuan sekalian terbunuh lebih kurang 2 tahun yang lalu. Anak saya mengaji Syria, dia kata kalau Syekh Said Ramadan, kalau dia buat kuliah di masjidnya, ribu-ribu orang hadir kuliah dia. Dalam pergolakan yang berlaku di Syria, orang menuduh Said Ramadan ini menyebelahi Asad kerana pandangannya berlainan dengan pandangan mereka yang menentang Asad. Said Ramadan Al-Buti berpendapat tak perlu angkat senjata menentang Asad, kerana dah perang, nak berhenti payah. Peperangan akan mengorbankan banyak nyawa, menyebabkan banyak penderitaan. Kita kalau umat Islam bermasalah, kita bincang secara mesyuarat, cara perbincangan, bukan jangan cara mengangkat senjata. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka menganggap Said Ramadan Al-Buti ini menyembelih Asad. Satu hari ketika Said Ramadan Al-Buti, Syekh ini beri kuliah di masjidnya, datang seorang laki-laki duduk sebelah dia. Dia letupkan bom yang dipasang keliling badan dia. Dia mati, Syekh pun mati. Masjid itu berlumuran dengan darah. Sebelum dia meninggal dunia, tuan-tuan, dia sempat mensyarahkan kitab Hikam ni 4 jilid. Sekarang ni ada di pasaran. Ada di pasaran. Saya tak tahu kitab ini dah diterjemahkan belum, wallahu a'lam. Jadi saya malam ni saya mengambil kata-kata hikmatnya yang ke-48 daripada 264. Said Hawa dalam mukadimah kitab Syarah Hikam dia kata dia bahagikan kitab Hikam ni kepada 3 bahagi. Bahagi yang pertama iaitu 100 ke bawah. Semua 264, 100 ke bawah. Itu lebih merupakan, dia kata, persiapan-persiapan untuk berjalan kepada Allah. Apa makna berjalan kepada Allah? Bersandarkan ayat Quran. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan." Siapa nak bertemu dengan Tuhannya, mesti dia mengerjakan amal soleh, ibadat. Amal soleh, ibadat itu merupakan jalan untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita nak berjalan ni, tuan-tuan, kena ada persiapan. Paling tidaknya dalam pemikiran kita telah ada satu tasawur ke mana kita nak pergi. Nak pergi ke Ipoh, dah terbayang dah. Nak masuk lebuh raya mana, nak keluar tol mana. Kan? Selok-beloknya tu paling tidak kita ada GPS. Kita tahu ke mana kita nak berjalan. Kita nak beribadat, kita mesti tahu macam mana cara nak beribadat. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu tu imam amal. Amal itu mengikutnya. Jadi Nabi ibaratkan ilmu tu imam, amalan ini makmum dia. Makmum kena ikut imam. Amalan kena ikut ilmu. Beramal tanpa ilmu, tuan-tuan, tak sah. Buatlah amal, buat penat ya. Bangunlah malam semalam-malaman, tapi kita beramal tanpa ilmu. Mungkin niat kita tak betul, mungkin Fatihah kita tak betul, mungkin rokok kita tak betul, kita dapat letih, kita tak dapat apa-apa. Jangan kata urusan akhirat, urusan dunia pun kalau tuan-tuan buat tanpa ilmu, letih. Topi tangkap ikan, tuan-tuan tak ada ilmu menangkap ikan, letih, habis minyak mutbut ya, habis letih gitu ya. Buat bendang, kita tak tahu buat bendang, nak buat bendang, tak ada ilmu buat bendang, tanam padi.
kita dapat letih. Kita takkan dapat apa-apa hasil. Begitu juga dengan amal ibadat. Macam kita nak bawa kereta, kita cek kereta kita dulu sebelum jalan. Kan? Tengok dia, lampu dia, brek dia, minyak hitam dia, air dia, semua cek. Tengok road tax, hidup ke tidak, insurans ada ke tak ada. Tak? Lesen mati dah ke belum? Ini sebelum berjalan. Kemudian bila kita dah berjalan, dalam perjalanan itu kita jumpa macam-macam. Ada roadblock, ada selekoh tajam, ada traffic light. Begitulah dalam kita beribadat, banyak benda yang kita akan jumpa. Ujian, menah, tribulasi, macam-macam. Kemudian kalau dah sampai, apa kita nak buat? Kita dah sampai matlamat destinasi yang kita tuju, apa kita nak buat? Ini pembahagian, 3 pembahagian Said Ramadan, Said Hawa dalam kitab hikam itu. Malam ni saya memilih kata-kata hikmat ke-48 berkaitan dengan masalah hati. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallat. Di antara tanda-tanda alamat matinya hati. Apa tanda mati hati? Adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Meninggalkan duka cita, tak berduka cita di atas barang yang luput dari segala ibadat. Luput ibadat, tak rasa rugi apa-apa, tak rasa duka cita, luput ibadat. Tak dapat semayang berjamaah maghrib, tak ada apa-apa, steady ya, tak ada apa. Tak rasa rugi. Tak dapat semayang subuh berjamaah, tak rasa rugi, tak rasa duka cita. Itu tanda orang mati hati. Orang hidup hati dia, kalau terluput tuan-tuan, dia rasa rugi yang amat sangat. Semayang berjemaah tuan-tuan, pahalanya 27 kali ganda daripada semayang seorang. Tapi bila kita sebut 27, tak ada rasa apa-apa. Ni Nabi sebut ni 27 kali ganda. Orang berniaga derian tu, tepi jalan tu, luar jalan sana orang berniaga derian. Tanya dia, sekilo berapa cik? Sekilo RM8. Cari saya sebiji derian yang elok-elok isi dia. Dia pencari, dia timbang. Tanya dia, berapa ni cik? Oh, sekilo lebih cik, RM10. Sebiji RM10. RM10. Kalau saya, awak ni semayang jemaah ke tidak? Tak encik. Kalau awak semayang jemaah, saya nak bayar ke awak 27 kali ganda. Sebiji derian ni RM10. Kalau awak semayang jemaah, saya nak bayar RM270. Macam? Sebab kelak duit saya orang kaya ni, kira 270. Dia tinggal derian bayar jemaah. Ni nampak 270. Tapi Nabi cakap lama dah, orang buat tak peduli ya. Itu tanda mati hati lah tu. Kita cek diri kita, tanda mati hati, tak rasa rugi, tak ada rasa duka cita dengan meninggalkan taat. Tak bangun malam, tak rasa apa-apa, tak baca Quran, tak rasa apa-apa. Itu tanda mati hati. Apa lagi? Yang kedua, watarkun nadami, meninggalkan menyesal. Mana tak menyesal? Ala ma fa'al tahu min wujudi zalat. Iaitu apabila dia mengerjakan benda-benda yang bersalahan dengan perintah Allah. Buat maksiat, tak rasa duka, tak rasa bersalah. Tak menyesal bila buat maksiat. Ini tanda mata hati, mati. Tak menyesal buat maksiat, tak rasa duka cita meninggalkan taat.
Mati hati ni macam mati badan, tuan-tuan. Mati badan. Naik motor. Ni passion anak muda sekarang ni, naik motor. Malam gelap gelisah, tutup lampu. Angkat tayar. Langgar bus stand. Tergedik-gedik. Itu orang bawa pergi hospital. Duduk 2 minggu hospital, balik rumah. Ni, tangan dia ni kecut. Makin kecut, makin kecut, makin kecil. Cubit pun tak rasa apa. Kita pergi ziarah dia. Kenapa kangen kamu ni, Mat? Tak tahulah Ustaz, oi. Dia kecil, mengecut pula. Cubit pun tak rasa apa. Saya kata, pak saya dulu ni macam ni juga. Demah dengan tungku. Orang bersalin tu ada tungku kan. Bakar besi tungku tu. Demah kat perut. Pak aku buatnya tu. Demah. Hidup balik tangan tu. Elok balik. Terima kasih dia kata. Saya balik. Dia suruh isteri dia bakar tungku. Isteri dia bakarlah tungku. Bagi kat dia. Dia ambil tungku letak atas tangan. Dia tidur lena. Kejap lagi terjaga bau hangit. Woi, siapa bakar daging nak? Bau hangit daging ni. Tangan dia terbakar. Dia tak tahu tangan dia terbakar. Pasal apa? Tangan dia dah mati. Tangan yang mati, nerve dia tu, sistem saraf dia mati. Tikam pisau pun tak rasa apa. Panas pun tak rasa apa. Hati mati macam tu. Buat maksiat tak rasa apa-apa. Tinggal taat tak rasa apa-apa. Itu hati dah mati. Kenapa saya cakap bab hati? Penting, tuan-tuan. Hati ni. Hatilah yang dekat dengan Tuhan. Hatilah yang jauh dengan Tuhan. Hati ni hakikat insan. Saya nama Sidik. Orang panggil Sidik. Panggil apa? Panggil tangan, panggil kepala, panggil kaki. Tak, panggil ni hati ni. Besok malaikat nak tanya, siapa Tuhan kamu? Dia tanya siapa? Tanya hati. Hati ni, tuan-tuan, dijadikan oleh Allah nu. Sejak azali dulu ni. Allah jadikan kita di alam roh. Roh pun dia juga, hati pun dia juga. Nafsu pun dia juga, akal pun dia juga. Hakikatnya latifah rabbaniyah, jisim yang halus yang Tuhan letak ni di jantung kita. Selagi ada dia dalam ni, jantung berdenyut. Bila dia keluar, jantung sengap, kita mati, ya Tuhan. Jasad akan hancur, tapi hati, roh dia tak hancur. Inilah yang akan diseksa besok dalam kubur, yang diberi nikmat oleh Allah. Inilah dia. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna anak pinak dan harta benda, melainkan orang balik jumpa Tuhan bawa sekeping hati. Qalbun salim, hati yang salim, hati yang sejahtera, hati yang selamat, hati yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab hati ni saya nak bawa satu hadis, tuan-tuan, untuk tuan-tuan renung bersama. Bukan nak cerita pasal orang, nak muhasabah diri kita. Kenapa dipanggil hati? Kenapa ulama letakkan qalbun? Qalbun ni, tuan-tuan, orang Melayu panggil kalbu. Kalbu. Dia ada hati ni, bukan hati. Dalam bentuk fizikal kita panggil jantung. Yang duk pam darah tu. Yang tu hati fizikal. Satu lagi hati yang bangsa rohaniah. Yang tak boleh dikesan dengan sebarang alat saintifik. Dia bukan ciptaan dunia, dijadikan oleh Allah di akhirat sana, di dunia, di alam sana tu. Di alam roh Allah jadikan kita. Dia telah menjalani, tuan-tuan, daripada 3 masuk alam yang ketiga.
Pertama, dia berada di alam ruh. Kemudian dipindahkan oleh Allah ke alam arham, alam rahim ibu. Kemudian sekarang dipindahkan ke dunia ini bersama jasad kita, dipanggil alam ajsam. Kita mati, dia berpindah ke alam barzah. Akhir sekali, alam baqa, alam kekal abadi. Disebut ia qalbun, hati, kerana diambil kataan inqilab. Inqilab ni berbolak-balik. Kejap begitu, kejap begini, kejap begitu, kejap begini. Betul tak? Elok ada mak dia kata, saya ni mak nak berkenan dekat Minah tu. Mak dia pun nak pergi Minang. Elok nak Minang tak berkenan pula. Minang berkenan bedah pula. Kan tak? Berubah-ubah hati ni perangai manusia. Kejap begitu, kejap begini, kejap begitu, kejap begini. Ada? Pasal itulah hati. Melainkan hati yang beriman, bertakwa kepada Allah. Dia tidak berubah, tuan-tuan sekalian. Ala bi zikrillah tatma'unul qulub. Bukankah dengan berzikir itu menenangkan hati? Dengan ingat Allah, hati jadi tenang. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hati ini macam jasad juga. Dia macam jasad. Dia ada dua mata, mata hati. Ada dua telinga, telinga hati. Dia ada lidah, lidah hati. Telinga hati, tuan-tuan, ada dua. Telinga hati belah kiri, telinga hati belah kanan. Telinga hati belah kanan ini tempat qatir, bisikan daripada malaikat. Malaikat yang bisik telinga kanan kita tu, telinga hati kanan kita tu, namanya mulhim. Bisikan dia dipanggil ilham. Telinga belah kiri pula dibisik oleh syaitan, iblis. Bisikan ni nama waswasah. Wal a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Minta berlindung daripada waswas. Tuan-tuan rasa tak? Tuan-tuan duduk kat masjid ni. Umat tuan-tuan dekat masjid. Dengar ni, dengar ni. As-salatu khairum minan naum. Wazan. Kita terjaga. Bila tuan-tuan terjaga, tuan-tuan ada satu keinginan nak pergi sembahyang jemaah. Ada tak? Bila ada keinginan tu, tuan-tuan telah dibisik oleh malaikat, namanya malaikat mulhim. Bisikan tu nama ilham. Bangunlah. Tak pergi jemaah rugi. Cepat no. Orang dah azan. Kita gaya nak bangun, tuan-tuan. Bisikan datang lagi. Lah. Baru azan, belum khamat. Tu mai bisik belah kiri. Siapa bisik? Setan. Apa nama setan tu? Setan haram jadah. Nama setan tu. Dia bisik kita. Alah, kalut pergi mana? Baru azan, belum khamat. Ada. Kita pun lena. Sebab setan ni dia ada pembantu dia. Pembantu dia nafsu. Bisikan malaikat ni dibantu oleh akal. Berperang ni. Berperang sampai kiamat. Bila tuan-tuan nak buat baik aja, ada aja. Ya. Ini panggil mujahadatun nafs. Lawan. Lawan setan ni payah sikit, tuan. Sebab setan ni kita tak nampak dia. Dia nampak kita, nak lawan macam mana? Dia celik, kita buta. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Nak lawan macam mana? Dia tumbuk kita, tak kena ya, kan? Tuan-tuan boleh tengok lah, di mana-mana. Setan semua tempat dia masuk, masjid pun dia masuk. Tuan tengok waktu Jumaat, orang khutbah Jumaat. Dia boleh lena tu. Setan bawa celak, dia pun boleh lena. Lepas khatib turun mimbar, cerah pula mata tu. Tu perangai tu, setan tu. Awal lagi belum khamat, kita pun terlena. Kejap lagi orang khamat dah. Allahu Akbar. Kita terjaga. Cepat, malaikat kata.
nanti selepas subuh jemaah cepat, orang dah khamat dah tu. Gaya nak bangun, syaitan datang. Dia kata apa? Lah, pagi ni pagi Jumaat, Tok Imam baca surah Sajadah panjang. Sajadah syaitan. Betul tu tuan, sampai mati. Telinga kita ni tempat bisikkan. Ni hati. Nabi bersabda dalam satu hadisnya berbunyi, jumudul aini min qaswatil qalbi wa qaswatul qalbi min kasratiz zunub wa kasratuz zunub min nisyanil maut wa nisyanul mauti min tubulil amal wa tulul amali min hubbid dunya wa hubbud dunya ra'su kulli qati'ah. Nabi kata keringnya air mata berpunca kerasnya hati. Kerasnya hati berpunca sebab banyak dosa. Banyak dosa berpunca daripada lupa mati. Lupa mati berpunca daripada panjang angan-angan. Panjang angan-angan berpunca daripada cinta dunia. Cinta dunia merupakan ibu segala kejahatan, kata Nabi. Jumudul aini min qaswatil qalbi, keringnya air mata kerana kerasnya hati. Nak tahu hati kita ni keras tak keras tuan-tuan, air mata payah keluar. Payah nak mengalirkan air mata. Dengar cerita orang susah, payah nak mengalir air mata. Penderitaan sahabat-sahabat kita di Syria, payah mengalir air mata. Penderitaan anak-anak di Palestin tak menyentuh hati, tak mengalir air mata. Ada seorang tuan-tuan, kebaikan orang kita ceritalah. Dia ni pengurus Tesco Bukit. Saya baca dalam Facebook lah, orang hantar pengurus Tesco Bukit Bertajam. Satu hari tuan, seorang lelaki ditangkap oleh pengawal Tesco tu kerana mencuri 4 biji apple. 4 biji, satu plastik dia curi, dia bola poket dia, dapat ditangkap. Dia dibawa di hadapan pengurus Tesco. Kebetulan pengurus tu orang Melayu beragama Islam. Dia tanya, kenapa awak curi? Awak tahu di sini semua pasang CCTV. Kenapa awak curi? Cik, dia kata, anak saya lapar, cik, dia kata. Dah sehari lebih tak makan. Awak tak kerja ke? Saya tak boleh kerja, cik. Isteri saya masuk hospital dah 2 minggu. Anak saya kecil-kecil. Siapa nak jaga anak saya? Saya kena halau pada rumah sewa. Kerana tak bayar sewa dah 2 bulan. Menumpang dapur kawan. Jadi pengurus ni hantar orang dia pergi cek tengok. Betul. Betul. Disiasat memang betul apa yang laki-laki ni cerita. Tak apalah, saya tak ambil tindakan apa-apa kat awak. Dia bagi duit pula kawan tu, ambil ni sikit duit, awak pergi urus keluarga awak. Minggu depan awak datang ke Tesco, saya bagi awak kerja. Ni orang yang hati tersentuh. Orang susah tersentuh. Pasal apa? Hatinya hidup. Kalau hati yang mati, tuan, hati yang mati dia keras. Dia tak rasa tersentuh apa-apa. Tuan-tuan pergi Ipoh, tuan-tuan naik terowong, naik bukit Jelapang tu kan, Lebuh Raya, naik ke Jelapang, ada terowong situ. Tuan-tuan tengok terowong tu di sebelah, lepas terowong tu belah kanan, tuan-tuan tengok batu-batu pejal. Saya perhati batu-batu pejal ni. Musim kemarau panas macam mana pun tuan-tuan, celah-celah batu tu mengalir air. Sekeras-keras batu tuan-tuan basah dengan air. Kerasnya hati
tak tersentuh langsung, nak mengalirkan air mata. Bila kita dapati kita susah menangis tuan-tuan, susah nak bersedih mengenangkan dosa kita, fahamlah kita dah keras hati terlampau keras. Kenapa hati keras? Wa qaswatul qalbi min kasratiz zunub. Kerasnya hati berpunca banyak sangat dosa yang kita buat. Dosa ni tuan-tuan titik-titik hitam. Dosa ni najis, jangan buat main. Kena segera bertaubat. Kesan dia kita biar dosa ni ibarat periuk tuan-tuan. Bekas gulai lah, bekas itu, bekas ini kita tak basuh. Lama-lama dia jadi keping-keping kekotoran tuan-tuan. Kerana dosa ni kotor. Tuan-tuan bayang kalau badan kita busuk, pakaian kita busuk, bolehkah kita masuk menghadap majlis raja-raja? Nak masuk menghadap raja bolehkah badan yang busuk ni? Begitulah dosa yang banyak tuan-tuan yang kita buat, menyebabkan kita tak dibenarkan, tak diizinkan oleh Allah mendampingkan diri kita dengan Allah. Sebab itu hati tak teringin nak ke masjid, hati tak teringin nak menyentuh dan melihat Quran, sentuh pun tak mau. Seperti mana yang berlaku tuan-tuan kepada bekas Presiden Mesir yang mati baru ni. Apa nama dia? Mursi. Mursi ni tuan-tuan dia hafal Quran, dia dipenjarakan. Satu hari dia minta Quran, dia minta Quran, dia orang tak benar, penjaga-penjara tak benarkan dia bagi dia Quran. Saya bukan nak baca Quran, dia kata. Saya dah 40 tahun saya hafal Quran. Cuma saya rindu dengan Quran. Saya dah tak menyentuh Quran dekat 2 tahun lebih. Saya tak sentuh Quran. Saya cuma nak sentuh Quran. Saya rindukan Quran. Bukan saya nak baca. Saya hafal Quran. Begitu orang tuan-tuan yang hati lembut. Mursi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita banyak dosa, kita memang tak teringin tuan-tuan untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak teringin hati nak masjid. Kita jauh daripada Allah. Kenapa? Kita penuh dengan najis-najis dosa. Dosa juga tuan-tuan, dia merupakan tali. Dia mengikat anggota kita. Dosa kaki, ikat kaki, tak boleh berjalan ke masjid. Dosa mata, ikat mata, tak boleh melihat Quran. Dosa mulut ni duk mengumpat fitnah, dia ikat mulut, tak boleh berzikirlah tuan-tuan, tak boleh baca Quran. Dosa tangan, ikat tangan, tak boleh bersedekah. Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mukbulun qad kabbalatka qati'atuka. Kata Fudhal Ibn Iyad, bila kamu dapati payah sukar untuk kamu bangun malam, tak ada kekuatan nak bangun malam, dan kamu dapati diri kamu tak mampu berpuasa sunat di siang hari, nak bangun malam payah, tak ada kekuatan, nak puasa sunat tak boleh. Fa'lam annaka mukbulun, ketahui oleh kamu sebenarnya kamu telah tertambat. Qad kabbalatka qati'atuka, yang tambat kamu dosa-dosa kamu. Itulah celakanya dosa tuan-tuan. Dia ikat seluruh anggota kita, tak boleh beribadat kepada Allah. Yang lain boleh. Subuh 2 rakaat berjemaah tak boleh. Dia jogging pusing syak alam ni boleh. Pakai seluar pendek tu dia apa je jogging. Boleh pula. Nak derma RM10 kat masjid, ketak dagu-dagu, lutut-lutut semua, lega-lega semua terketak-ketak. Dia pergi supermarket, rembiang, tahu rembiang, penuh tangan ni, 10 troli boleh. Nak buat kebajikan payahlah tuan-tuan. Ulama kata dosa ni diibaratkan macam beban. Kita ni kalau beban banyak nak jalan macam mana? Belah ni 50 kilo, belah ni 50 kilo. Macam mana nak berjalan? Berat beban ni tak boleh berjalan kita.
Begitulah beban dosa yang berat kita tanggung, menyebabkan kita tak ringan untuk buat ibadat. Tuan-tuan tengok lori, trailer bawa besi berat, mana boleh lari laju? Naik bukit, bagaimana? Bawa beban berat. Bila dia punggah beban tu, dia lari laju. Kita tak boleh nak laju, nak rancak buat ibadat. Kenapa? Dibebani oleh dosa yang banyak, tuan. Ni alamat-alamat kita banyak dosa. Fikir balik dosa-dosa yang telah kita buat. Bertaubatlah tuan-tuan, sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyaknya dosa. Kenapa banyak dosa? Wa kasratus dzunub min nisyanil mauti. Kerana lupa mati. Lupa mati lah yang menyebabkan kita banyak dosa. Ingat mati, bagus, zikrul maut. Lupa mati, habis kita. Ulama kata, ingat mati ni ibarat kenderaan kita ada brek. Brek yang sistem breknya cantik. Tuan-tuan bawa kereta, tuan-tuan tergalit mana? Sedap-sedap tu. Dekat traffic light. Depan kita ada orang berhenti. Bang, tekan brek. Selamat tak? Selamat. Tiba brek tak makan. Pung, belagak punggung kawan. Lihat. Selekoh tajam. Kita macam tak lepas. Tekan brek. Selamat. Lihat. Kita nak buat apa pun tuan-tuan, bila kita ingat mati, terhenti. Nak pergi tengah orang, kalau aku mati ni nak selesai payah. Nak minum arak, tengah minum arak aku mati sekali lagi. Macam berjudi tengah berjudi mati nanti. Ingat mati tuan-tuan menyebabkan kita terselamat daripada segala mungkar dan maksiat. Masya Allah. Pasal apa lupa mati? Kita tuan-tuan lupa mati ni berpunca panjang angan-angan. Wanisnya nul mauti min tulil amal. Lupa mati kerana panjang sangat angan. Jangan panjang sangat tuan-tuan. Nabi Isa alaihissalam dia kata apa? Ad-dunya salah satu ayyam. Amsi madha ma biadika minhu syai'. Wa ghadan la tadri atudriku amla. Wa yaumun anta fihi faqtanimhu, kata Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni jangan kata dia bukan Kristian tuan-tuan. Nabi Isa ni Islam. Nabi Isa, sabda Nabi Isa. Nabi Isa macam Nabi-Nabi lain lah. Bersebab Siddiq, Apanah, Tabligh, Fatanah juga. Nak azan dulu kah? Sila.
Allah. Balik pada Nabi Isa ni, Nabi Isa bersabda, "Ad-dunya salasatu ayyam." Dunia ni ada 3 hari. Nabi Isa nasihat kat kita, jangan duk kira dunia ni banyak hari. Sebulan, setahun, jangan. Hari-hari kita kira dunia ni ada 3 hari ya. Salasatu ayyam, 3 hari. Amsi madha. Hari pertama, hari kemarin. Dah terlepas. Madha dah terlepas. Ma biadika minhu syai'. Tak ada sesuatu di tangan kamu. Hari kemarin, hari Jumaat tuan-tuan. Kemarin, 18 hari bulan. 17 hari bulan. Dah tak ada apa-apa dah. Mana satu apa pun dah tak ada kat kita hari kemarin. Ma biadika minhu syai'. Tak ada sesuatu di tangan kamu. Kita menangis air mata darah. Nak balik hari kemarin tu, tak dapat dah. Kalau kemarin kita buat kebajikan, Alhamdulillah lah. Kalau kemarin kita buat sia-sia, kita dah lepas dah. Tak boleh ganti dah hari lain. Kemarin bukan hak kita dah tuan-tuan. Waradan la tadri atudrikuhu amla. Hari besok, belum tentu kita berjumpa atau tidak dengan hari besok. Nabi kata, aku suapkan makanan dalam mulutku, belum tentu aku sempat telan. Maut datang. Aku langkah kakiku yang kanan, belum sempat. Belum tentu aku mampu melangkah kakiku yang kiri. Kadang-kadang maut datang, ajal datang ambil kita. Kita tak tahu tuan-tuan, bab ajal ni kita tak tahu. Hari besok belum tentu kita punya. Kemarin dah confirm bukan kita punya. Mana hari kitanya? Wa yaumun anta fihi fagtanimhu. Hari ni, malam ni. Tuan-tuan nak makit tahajud ke, tuan-tuan nak buat apa ke malam ni, jangan tunggu sampai besok. Kerana besok belum tentu kita punya. Kena sentiasa ingat mati tuan-tuan. Ingat mati. Kematian ni sebut senang. Oh, tapi ya Allah. Pertama, mati ni kita bukan tahu bila. Siapa pun tak tahu bila dia nak mati. Cuma adalah cerita Nabi. Nabi Allah. Dan kitab Minhajul Abidin tak disebut nama Nabi. Tapi satu hari saya tengok dalam Facebook, ada ustaz mana, tak tahu dia kuliah dalam YouTube, disebut nama Nabi Allah Yaqub. Saya tak tahu lah, wallahu alam. Ceritanya hampir sama. Nabi ni, dia berkawan baik dengan Malakal Maut. Malakal Maut selalu menjumpai seorang lelaki, berjumpa dengan Nabi tersebut. Satu hari, Nabi ni kata, lah, kita kawan lama dah. Minta satu boleh tak? Malakal Maut kata, boleh-boleh lah. Tapi jangan minta tak cabut nyawa. Sebab cabut nyawa kerja aku. Yang lain boleh. Aku bukan minta tak cabut nyawa. Aku minta kalau boleh, sebelum cabut nyawa, bagi warning, signal. Bagi amaran, bagi tanda dulu. Yang tu malaikat kata boleh, tak ada masalah. Satu hari Nabi ni datang. Malaikat maut ni datang. Jumpa Nabi tersebut. Maka Nabi tanya, datang untuk apa? Aku datang untuk cabut nyawa. Kata nak bagi signal. Malaikat maut kata signal dah sampai lama dah. Apa signal itu? Rambut yang hitam bertukar jadi putih. Itu alamat kematian dah dekat sangat. Sebab itu kalau tuan-tuan, rambut tuan-tuan dah bertukar putih, tak payahlah pergi cari ubat apa-apa, tak payahlah. Itu tanda kematian dekat.
Saya ni bukan rambut, janggut pun dah putih. Sebab tu orang utara, belah utara kata, tanda nak mati, pertama uban berterabuk. Uban penuh kepala ni. Yang kedua kulit kenduk. Ketiga mata kabuk. Keempat gigi gugur. Kelima makan bubuk. Keenam dekat kubur. Hampa jaga. Hampa jaga. Mati ni tuan yang paling takut sakaratul maut. Inna sakarat. Sungguhnya bagi sakarat, bagi inna lil mauti sakarat. Nabi kata. Sungguhnya bagi kematian itu sakarat. Sakarat ni asal perkataan sakar. Sakar ni mabuk. Sakarat, mabuk-mabuk. Tanpa sakit tuan-tuan, hilang pertimbangan. Tak pernah kita rasa sakit sebelum ni, melainkan sakit nak mati. Sakit sungguh tuan-tuan. Pak saya tuan imam masjid Pulau Pangkor. Saya jarang ziarah, tunggu orang mati. Pak saya nak mati, saya duduk tepi dia. Allah tuan. Kami semua kata dia dah tak ada dah. Pegang tangan dah sengat semua. Tiba-tiba terangkat kepala tuan. Meletup tengkok ni, meletup. Prak bunyi. Allah terkulai kepala. Ya Allah, sakit tuan. Pernah orang tanya Nabi Muhammad SAW tentang sakit nak mati. Nabi kata, ibarat pegang pedang yang tajam, tikam 300 kali. Tikam pancung tetok 300 kali. Itu sakaratul maut. Tuan-tuan, Nabi Daud AS duduk di padang, melihat kambing memakan rumput. Dia kata, nakkah kamu tahu macam mana sakaratul maut? Ibarat kambing ni disiat kulitnya hidup-hidup. Allah. Kalau binatang ni tuan-tuan tahu macam mana sakitnya sakaratul maut, kita tak boleh makan lah tuan-tuan. Daging dia, makan tulang boleh lah. Tak lalu makan. Nabi Isa AS satu hari duduk atas kubur, berdoa kepada Allah. Minta orang yang mati tu hidup balik. Dengan takdir Allah. Mukjizat Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Orang yang mati ni hidup balik. Nabi Isa tanya, bagi tahu aku macam mana sakaratul maut. Orang yang mati ni kata, aku dah mati 1000 tahun, tapi sakitnya terasa sampai sekarang. Ya Allah, taulah tuan-tuan, kita semua akan hadapi benda ni. Allahumma huwin alaina fi sakaratil maut. Minta Allah Ta'ala lembutkan. Mengikut hadis Nabi tuan-tuan, sebelum kita mati, malaikat akan datang tuan. Malaikat ni datang mengikut amalan kita. Kalau kita orang baik, malaikat datang dengan wajah yang cantik, membawa khabar gembira daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang hidup kamu, kamu buat ibadat, kamu orang yang baik, kamu tolong orang miskin, kamu memperjuangkan Islam. Aku sampaikan berita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syurga yang Tuhan janjikan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Sungguhnya orang beriman, orang yang mengata Tuhan mereka Allah dan beristiqamah mengerjakan ibadat, akan turun malaikat. Malaikat ni kata, jangan takut, jangan duka cita, bergembira dengan syurga yang Allah janjikan kepada kamu. Hampir nak mati tuan. Dia pandang ke langit, Allah buka pintu langit seluasnya. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kami buka pintu langit seluas, penglihatan mereka amat tajam. Dia nampak lambaian bidadari, dengar kicauan-kicauan burung, terdengar tuan-tuan desiran air di syurga, bahkan tercium bauan-bauan syurga tuan-tuan. Tersenyum
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah panggil dia masuk syurga, tuan. Inilah kejayaan kita, tuan-tuan. Hidup di dunia, mati dengan diterima oleh Allah sebagai hambanya yang soleh. Tapi ingat, kalau kita orang jahat buat maksiat, Allah hantar malaikat maki kita, tuan. Haram jadah punya manusia, tak kenyang-kenyang minum arak, buat fitnah, itu ini. Oh, malaikat marah, tuan, dengan rupanya menggerunkan. Pandang-pandang ke langit tu dia, Allah buka pintu langit. Fakasyafna anka ghita'aka fawasaruka limahdi. Dia dah nampak, tuan-tuan, kepanasan api. Ya Allah, meraung dia, tuan-tuan, menyerit dia. Pilihlah, wahadainahu najdain, kami buka kamu, bentang kamu dua jalan. Pilihlah jalan mana kita nak, jalan ke syurga atau jalan ke neraka. Ala innal jannata hufat bil makarih wa innan nara hufat bisyahwat. Jaga-jaga syurga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Nak mengaji nafsu tak suka, sembahyang jemaah nafsu tak suka, baca Quran nafsu tak suka, memperjuangkan Islam nafsu tak suka, berdakwah nafsu tak suka. Tapi itulah jalan ke syurga. Ala wa innan nara hufat bisyahwat. Tetapi ingat, kata Nabi, neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang nafsu suka. Nafsu seronok, judi, minum arak, bergaul perempuan, lelaki-lelaki, ini semua nafsu suka. Tapi itulah jalan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sebut benda ni bukan untuk tuan-tuan saja, untuk diri saya terutamanya. Baru ni kena stroke, tengah habis kuliah di section 7, keluar pada kuliah tu, rasa lain macam kepala. Masuk kereta, lari pergi hospital 90. 5 hari, 250 tekanan darah. Ni kita ni, tuan-tuan, jenis orang duk buat kerja Islam ni, duduk di rumah sebulan ni, bertongkat kita keluar juga untuk menyampaikan dakwah itu gini. Dimudahan Allah panjangkan lagi umur, boleh buat kebajikan itulah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, nasihat saya, tuan-tuan, macam itulah, buat persiapan sebanyak-banyak. Siapa pun tak boleh tolong kita, tuan-tuan. Siapa tak boleh tolong kita, bantu kita, melainkan amal ibadat kita yang kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari itu duit dah tak laku, apa pun dah tak pakai, illa man atallaha bi qalbin salim, melainkan orang yang pulang berjumpa Allah membawa qalbun salim, hati yang sejahtera. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup lah kot sejam saya dah berucap, insya-Allah. Dulu di luar sana, tuan-tuan, saya ni ada pondok, ada tahfiz. Pondok saya dah beroperasi lebih kurang masuk 7 tahun. Sepanjang operasi ni kita menyediakan pengajian secara percuma. Dia tak ambil sebarang yuran. Tapi kita ambil 100 ialah sebulan 100. Yang kurang tu kita cari duit sendiri dengan membuat jualan-jualan aman. Terutama makanan produk orang kita Islam. Saya mengajak menara Maybank tingkat sebelah. Bawa dengan troli sekali naik jual barang. Petronas. Belum tu Petronas di daya bumi. Kemudian bertukar yang tinggi KCC itu. Sejak tu saya dah berniaga untuk bantu pondok dan tahfiz. Jadi kita, tuan-tuan, kerja kita di dunia ni, hasilnya di akhirat. Jadi tuan-tuan sekalian, adalah bawa sikit orang barang tu. Ada bawa ikan kering, tuan-tuan. Sebab saya tengok, saya orang Pulau Pangkok, saya tengok sangatlah ikan kering di Pulau Pangkok. Yang Cina jemuk tu atas pelantar tu, anjing tu ada. Dia pijak, dia kencing. Yang tu yang kita duduk makan. Ni saya ambil ikan kering di Sungai Aceh, yang sepadan dengan Parit Buntang. Pengusaha dia nama Pak Tih. Ambil terus ikan tu daripada nelayan-nelayan, cara borong, dia buat. Saya puas hati tengok, tuan-tuan. Semua ikan ni dia buang perut. Jangan makan ikan dengan perut-perut, tuan-tuan. Haram.
Lagi tak pekah, dia sebut najis. Kena buang perut dia tu. Tok Guru saya ingat lagi, dia baca kitab, dia kata, haram memakan ikan dengan perut-perutnya. Kecuali ikan kecil. Saya tanya Tok Guru, ikan kecil itu macam mana? Ikan kecil itu sekira-kira boleh ditelan. Ikan gelabah boleh telan? Tak mampu. Ikan boleh telan, ikan bilih lah. Ikan bilih tak apa, tak buang perut. Gelama ke apa, kena buang perut. Ikan gelama dah. Ikan duri dah. Ikan apa, kedera dah. Sini panggil ikan apa? Kedera ke? Belanak ke kedera? Belanak. Tapi saya suka ikan belanak. Masak nasi lembek-lembek, panas-panas tu. Tapi jangan keras-keras, lembut-lembut. Lepas tu kita goreng ikan ni, ikan kedera. Bila angkat ikan kedera tu, kita tutup api, ambil cabai kering basuh 2-3 biji, tahu. Cabai timbul, kita angkat. Dia sejuk, dia jadi keras, rapuh. Makan ikan gelama, ikan tu, dengan nasi panas tadi ni, insyaAllah sepinggan setengah habis tuan. Kita jual satu paket tu RM3.5. 3 paket RM10. Tuan-tuan beli 3 paket, cukup sebulan. Dia orang tanya saya, cukup ke Ustaz? Cukuplah, hampa darah tinggi. Mana boleh makan banyak-banyak? Makan banyak-banyak, darah naik lah. Ada kita bawa lobak masin. Sahabat kita daripada Kuala Keti. Dia tanam lobak, dia buat lobak masin. Saya dah 40 tahun tak makan lobak masin. Ada orang Islam kita buat, kita makan. Saya bawa pucuk, sayur pucuk. Pengusaha dia di tanah liat Bukit Bertajam. Saya pergi ambil di Kelang dah. Ini banyak dah makanan-makanan kita orang Islam yang diproses oleh orang Islam kita sendiri. Nabi SAW bersabda, talabul halali faridatun ala kulli muslim. Mencari makanan yang halal itu fardu atas setiap orang Islam. Makanan halal cuma diyakini daripada pengusaha Islam. Yang bukan Islam kita tak boleh yakin lah tuan-tuan. Mereka mana tahu air mutlak, air mustakmal, air mutanajis. Dia mana tahu apa semua ni. Dia tak kira punya. Dia kira meniaga aja. Orang Islam ni insyaAllah. Kalau orang Islam buat naya agak kita dakwa daripada Allah Ta'ala. Sebab kamu Islam, kamu buat tak kena. Itu kita boleh dakwa dia insyaAllah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan. Sumbangan tuan-tuan ni, saya ucapkan terima kasihlah melalui jualan amal tadi ni. Saya juga tuan-tuan nak buka satu lagi pondok di Pulau Pangkor. Kalau tuan-tuan pergi Pulau Pangkor, sampai kat JT tu, tuan-tuan naik teksi, teksi dia semua van. Tuan-tuan kata Teluk Nipah, nak pergi Teluk Nipah. Tuan-tuan tanyalah mana pondok Ustaz Siddiq. Kita ada buat tanah tu tanah pak saya. Lebih kurang 2 ekar, dia meninggal. Tinggal kami 5 beradik. Jadi kita nak jual pun tak patut sangat. Kalau kita jual, duit tu berapa lama boleh tahan. Kalau kita buat pondok lagi bagus. Saya bincang-bincang adik-beradik saya, semua setuju untuk buat pondok. Ada orang nak beli 1,5 juta kan. Tanah tepi laut. Memanglah harga dia mahal. Tapi alhamdulillah adik-beradik semua setuju. Saya mula buat pondok. Bangunan dah naik dah insya-Allah. Tapi masalah dia di sana tuan-tuan, tanah tu agak rendah. Kita terpaksa tambun tanah tu. Saya terpaksa, ada orang bagi tanah bukit berdekatan dengan tu, terpaksa sewa tu apa yang tayar lipan tu. Orang panggil apa? Inkubator. Pakai backhoe sebiji, inkubator sebiji. Kemudian tu satu lagi kita pakai lori 2 biji untuk tambun tanah tu. Hari-hari dia buat kerja. Setakat ni kita dah habis lebih kurang 20,000 tuan untuk tambun tanah. Masalah bangunan tu pula, di sana Pulau Pangkor bahan binaan dia mahal. Bata belok dia mahal. Semua pasal kos pengangkutan. Kita dah habis bab bangunan ni dah 70,000. Sekarang ni dah 90,000 kita habis duit. Bangunan ni sedang sedang dibina lah insya-Allah. Malam ni juga kalau tuan-tuan ingin menderma berwakaf untuk masjid, untuk pondok dan tahfiz di Pulau Pangkor tu, saya amat mengalu-alukan lah insya-Allah. Mudah-mudahan. Inilah kerja amal kita tuan-tuan. Untuk kita kutip besok di akhirat. Kan? Yang kita dapat habuannya di sana, bukan di sini.
Di sini kita dapat beramal, di akhirat tempat kita menerima balasan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercucuk tanam, hasilnya kita tuai besok tuan-tuan di akhirat. Kalau kita di dunia tak tanam, nak tuai apa? Orang tanam padi, kita tak tanam. Balik berjalan ya. Orang menuai, nak tuai apa? Nak tuai lalang. Ini mari kita menanam banyak-banyak amal ibadat di dunia ni, insya-Allah tuan-tuan di akhirat kita dapat menuaikan hasilnya insya-Allah. Sekadar itulah saja kot yang mampu saya sampaikan pada malam ini. Ucap terima kasih banyak-banyak pada Tuan Nazir dan seluruh jemaah masjid, juga tuan-tuan imam, pegawai masjid, tuan-tuan dan perempuan yang sudi mendengar kuliah saya pada malam ini. Wallahu a'lam billahil taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamaman 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka ghina'an nas da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi bil alamin. Allah